Jenis-jenis syariat. Apakah yang disyariatkan? Ada dipanggil syariat as-samawi ataupun agama samawi. Dari kalimah as-sama bermaksud langit. As-sama langit, al-ard bumi. Jadi agama dari langit, begitu. Maksudnya yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini bukan cerita bab jisim dan sebagainya. Ini cuma nak digambarkan sahaja, iaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak bertempat, itu yang pasti. Bersumberkan wahyu dan kitab daripada langit. Makna kata bersumberkan wahyu, yakni kalam Allah. Wahyu-wahyu ini kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, nabi-nabi. Iaitu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni kerja buat dia adalah sebagai penurun wahyu kepada umat manusia. Turun wahyu kepada Rasulullah SAW dan para rasul. Manakala apabila wahyu itu diturunkan, maka disampaikan pula oleh para rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Islam satu-satunya agama wahyu yang diiktiraf. Kerana apa? Karena Islam yang berada di atas muka dunia ini kepunyaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Nabi Musa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Nabi Musa, agama Yahudi, agama Kristian Nabi Isa adalah agama samawi yang telah diselewengkan melalui Taurat dan Injil. Tetapi kitab Taurat dan Injil orang Yahudi, orang Nasrani ini telah menyelewengkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka digelar ahli kitab. Ahli kitab ini adalah golongan kafir secara umum di kalangan Yahudi dan Nasrani, dan Yahudi dan Kristian yang telah menyeleweng dan sesat daripada ajaran Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, termasuklah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan redha, walan tarda 'ankal yahud walan nasara, tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani ini hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kita ikut jejak langkah mereka, yakni tetap sesat bersama-sama mereka. Jadi kita kena jaga i'tiqad kita, akidah kita, supaya kita tidak terikut kepada ajaran mereka. Jadi ajaran yang menyimpang daripada ajaran Islam, ajaran yang menyimpang daripada ajaran yang sebenar, ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul yang sebenar-benar rasul, ajaran yang telah diiktiraf oleh Allah, yakni agama Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memanggilnya sebagai ahlul kitab disebabkan kekafiran mereka dalam menolak Islam serta mensyirikkannya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat 64. Boleh kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 60. Yang seterusnya tadi dipanggil agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah. Cumanya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah Al-Quran yang kita yakin dan percaya pada hari ini.
Tetapi malangnya orang-orang Yahudi Nasrani ini, mereka telah memesongkan kitabullah ini dan menjadikannya lebih sesat dan menyesatkan. Ustaz-ustazah yang saya kasih sekalian, tadi kita cerita tentang agama samawi ataupun agama yang diturun daripada langit, iaitu agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dalam masa yang sama, agama ini juga ada juga dipanggil agama budaya. Apakah yang dikatakan agama budaya? Agama budaya ialah ajaran ideologi. Ajaran ideologi ini adalah ajaran pemikiran, hanya ciptaan manusia semata-mata, yang lahir daripada budaya sesuatu kaum atau tempat yang boleh berubah-ubah. Agama wadai ini tidak bersumber wahyu dan tidak ada rasul. Manusia cuba cipta sendiri, cuba buat kepercayaan sendiri. Ada yang sembah apinya Majusi, ada yang sembah mataharinya, ada yang percaya macam-macam lagi. Kita tengok hari ini orang Buddha sembah Tok Kong dan sebagainya. Itulah dinamakan agama budaya ataupun agama keturunan tok nenek dia. Bukan agama yang bersumberkan daripada wahyu Allah yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan Rasul itu menyampaikan kepada umat. Agama ini berpunca daripada apa? Berpunca daripada kepercayaan lahir dari pengalaman dan norma-norma yang diterima dalam masyarakat. Bahaya. Kita hukum ni, hari ini kita cuba lihat, banyak ustaz-ustazah, hari ini orang lebih suka ikut adat daripada ikut syarak. Orang lebih suka ikut pengalaman daripada hukum hakam. Orang lebih suka ikut kata pendapat, ilmu akal daripada apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Itu yang paling kita sedihkan. Contohnya, hari ini ramai yang percaya berkaitan dengan teori. Teori-teori ini adalah ideologi, pemikiran. Ideologi ini adalah pemikiran. Teori juga berdasarkan kepada pemikiran. Ada yang cuba membuat hukum sendiri, tidak memadai dengan hukum yang diciptakan dalam Al-Quran, yang Allah telah ciptakan hukum yang dikatakan Al-Quran itu relevan hingga akhir zaman. Tetapi manusia hari ini sudah pandai mengolah, seolah-olah cuba mengkritik Al-Quran. Al-Quran sudah tidak relevan pada saat ini. Agama Islam, apabila dia tidak percaya kepada Al-Quran, secara otomatiknya dia tidak percaya kepada agama Islam. Islam, dia kata tidak relevan. Padahal di saat ini kita ketahui agama Islam itu relevan sampai hatta yaumul qiyamah. Ingat ustaz-ustazah, kepercayaan itu jangan kita lahir daripada hati dan fikiran semata-mata, tanpa berpaksikan kepada akidah, yakni kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, mari kita imbau kembali kehidupan keagamaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kita tahu agama Islam, Al-Quran itu diturunkan dalam masyarakat Arab. Jadi sebelum itu baiklah kita imbau sejenak kehidupan keagamaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Sebelum Islam, penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam jenis, yang berbagai cabang. Dan Jazirah Arab telah dihuni oleh beberapa ideologi, keyakinan keagamaan. Bangsa Arab sebelum Islam telah menganut agama yang mengaku Allah sebagai Tuhan mereka. Kepercayaan ini diwarisi turun-temurun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Al-Quran menyebut agama ini dengan Al-Hanif, yaitu kepercayaan yang mengakui keesaan Allah sebagai pencipta alam, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, Tuhan yang memberi rezeki dan sebagainya. Orang-orang ini adalah segelintir kecil yang memegang kepercayaan yang diwarisi sejak turun-temurun daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hatta pada zaman itu mereka masih berpegang teguh dengan agama Al-Hanif, iaitu mereka percaya
Allah lah yang mencipta alam ini, Tuhan lah yang menghidup dan mematikan mereka, Tuhan lah yang memberi rezeki dan sebagainya. Manakala kepercayaan yang menyimpang daripada agama yang hanif disebut dengan watniyah, yaitu agama yang persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hanya segelintir yang pegang dengan agama al-hanif, yang lainnya lebih kepada agama yang persekutukan Allah dengan mengadakan penyembahan-penyembahan kepada al-ansab, batu-batu yang memiliki bentuk awsa, patung yang terbuat daripada batu, ataupun asnam, patung yang terbuat daripada kayu, emas, perak, logam dan semua jenis patung yang terbuat daripada batu. Mereka ada yang sembah batu yang menyerupai bentuk, sembah bukit, sembah patung yang dibuat pada batu, buat patung kecil-kecil. Hari ini kita tengok dalam masyarakat kita hari ini, golongan kufar hari ini, ramai juga di kalangan kita di Malaysia ini, kita tengok dalam masyarakat kita, majmuk yang berbilang kaum ini, baik Cina, India dan sebagainya, mereka menciptakan daripada tokong-tokong, daripada batu. Kenapa apa? Karena mereka sudah menyimpang daripada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhala atau patung yang pertama yang mereka sembah adalah Hubal. Apakah yang dikatakan Hubal? Berhala apa yang dikatakan dengan berhala Hubal ini? Sejenis berhala yang mula-mula dicipta untuk mereka sembah. Dan kemudian mereka membuat pula patung seperti Lata, Uzza, Manata dan lain-lain. Tidak semua orang-orang Arab jahiliyah menyembah bahasanya. Ada beberapa kabilah yang menganut agama Yahudi dan Masihi. Ada juga, mana kata dalam pecahan itu, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang agama mengikut tok nenek mereka, iaitu agama-agama apa yang menyembah selain daripada menyembah Tuhan. Macam Yahudi, macam Nasrani, orang Kristian, dia kata Tuhan itu ada anak dan sebagainya. Dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan agama-agama lain ini, dia membuat patung sendiri, dia sembah sendiri. Itu dinamakan agama nenek moyang mereka. Agama Yahudi dianuti oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu sendiri yang bermaksud rumpun bangsa Samiyah, iaitu bangsa Semit. Asal usul Yahudi berasal daripada Yahuda, salah seorang daripada 12 putera Nabi Yakub alaihissalam. Itu asal usul. Agama Yahudi sampai ke Jazirah Arab oleh bangsa Israel daripada negeri Asyur. Mereka diusir oleh kerajaan Romawi yang beragama Masihi. Dan bangsa Asyur ini berangsur-angsur mendiami Yathrib, iaitu Madinah. Mereka kena usir daripada Rom, datang ke Yathrib ataupun sekarang ni Madinah dan sekitarnya, dan mereka menyebarkan agama Yahudi tersebut. Agama Masihi yang berkembang adalah sekte Yakubiyah yang mengatakan bahawa perbuatan dan iradat Al-Masih adalah tabiat ketuhanan. Kaum Yakubiyah berkata bahawa persatuan ketuhanan dengan kemanusiaan pada diri Al-Masih ialah sebagaimana air dimasuk ke dalam lalu menjadi jenis yang satu. Air yang masuk ke dalam bekas lalu menjadi air yang satu. Mereka cuba nak mengkaitkan Al-Masih dengan Tuhan. Mereka berkata, ia anak Tuhan, jadi dia juga Tuhan. Begitu. Sebab apa? Dia cuba nak gambarkan air bila masuk dalam satu bekas, dia akan menjadi satu juga. Tak boleh. Kita Islam, kita percaya Tuhan itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Tuhan itu lam yalid dan walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu hanya Esa, itu saja. Agama-agama yang ada pada saat itu antara lainnya, yang pertama agama Yahudi. Agama ini dianuti oleh orang Yahudi yang yang bergantung kepada Jazirah Arab. Mereka ini berada di sekitar kelompok kepulauan Arab. Daerah Madinah,
Khaybar, Falq, Wadi Al-Qura dan Taimah menjadi pusat penyebaran Yahudi. Yaman juga dimasuki ajaran ini. Bahkan Raja Zulnuwas Al-Himyari juga memeluknya. Bani Kinanah, Bani Al-Harith, Bani Ka'ab, Bani Al-Harith bin Ka'ab dan Kindah juga menjadi wilayah perkembangan agama Yahudi saat itu. Mana kata dia itulah cuba mempengaruhi dengan agama-agama Yahudi. Kemudian agama Nasrani ataupun agama Kristian. Satu agama Yahudi, yang kedua agama Kristian. Agama ini masuk ke kabilah-kabilah Ghasaniyah dan Al-Munazirah. Ada beberapa gereja besar yang terkenal. Misalnya gereja Hindun Al-Aqdam, Al-Laj dan Harrah Maryam. Demikian juga masuk ke selatan Jazirah Arab dan berdiri gereja Zufar. Lainnya ada yang disebut di An dan Najran. Adapun di kalangan suku Quraisy yang menganut agama Nasrani adalah Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Imri il-Qais dari Bani Tamim, Bani Ta'lib dan Bani Rabi'ah dan sebahagian kabilah Quda'ah. Itu kelompok Nasrani. Begitu juga sebahagian daripada kelompok Majusi ini masuk ke Jazirah Arab. Majusi ini agama yang menyembah api. Mereka masuk ke Jazirah Arab di bahagian Bani Tamim. Bani Tamim. Di antaranya Zara'ah dan Hajib bin Zara'ah. Demikian juga Al-Aqra bin Habish dan Abu Sud, yakni Datuk Waqid bin Hisan. Termasuk yang menganut ajaran Majusi ini ialah Majusiyah, termasuk juga dalam ajaran Majusi. Ajaran Majusi ini dikatakan ajaran Majusiyah juga masuk ke daerah Hajar, iaitu di Bahrain. Ada juga sampai ke. Seterusnya kepercayaan ataupun ajaran syirik, paganism. Apakah yang dikatakan ajaran syirik ataupun paganism? Paganism ini ataupun syirik adalah kelompok masyarakat yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada samawi, tetapi cuba mensyirikkan Allah dengan pembentukan berhala-berhala. Kepercayaan ini adalah paganism ini dengan menyembah patung-patung berhala, bintang-bintang dan matahari yang boleh mereka jadikan sebagai sembahan selain daripada Allah. Mereka ini sembah berhala, sembah matahari, sembah binatang, sembah bulan dan sebagainya. Penyembahan binatang juga muncul di Jazirah Arab, khususnya di Harran, Bahrain dan di Makkah. Majoriti dia Bani Lakham, Khuza'ah dan Quraisy. Sedangkan penyembahan matahari dimasuki di sebelah Yaman, di negeri Yaman yang. Dan yang terakhir adalah golongan Al-Hunafa. Agama Al-Hunafa, meskipun pada waktu hegemoni paganisme di masyarakat Arab semakin kuat, orang-orang penyembahan selain daripada Allah ini semakin hebat. Penyembahan berhala yang diciptakan berbagai jenis berhala di tanah Arab. Tetapi masih kuat, masih ada beberapa orang yang dikenali dengan golongan Al-Hanafiyun ataupun golongan Al-Hunafa. Apakah golongan Al-Hanafiyun ataupun golongan Al-Hunafa? Golongan-golongan ini mereka tetap berada dalam agama yang hanif, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, serta menunggu kedatangan kenabian, yakni menunggu kedatangan munculnya Nabi Muhammad SAW. Mereka menanti kedatangan Rasulullah SAW. Mereka duduk dalam keadaan ketika itu mereka sentiasa merenung akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa agama dan kepercayaan tersebut, yang paling terkenal adalah penyembahan terhadap berhala, yang jumlahnya
mencapai lebih daripada 360 buah berhala. Masya Allah. Itu pada zaman itu 360 buah. Tuan-tuan, cuba bayangkan hari ini. Tokong berhala merata-rata tempat berada. Itu baru di Malaysia. Belum kira Indonesia, belum kira Asia, belum kira lagi di dunia ini. Bolehkah kita menghitung berapakah berhala yang berada saat ini? Inilah cabaran kita sebagai seorang Islam. Menjaga akidah kita, supaya akidah kita disebut dengan aqidatus salim, akidah yang selamat dan sejahtera, yang bebas daripada pelbagai anutan-anutan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada jumlah 360 buah berhala ini, sehingga masuk ke lingkungan Kaabah, dan setiap kabilah di Arab memiliki berhala sebagai setiap kabilah mereka itu ada berhala sendiri untuk mereka sembah. Sampai tahap tu. Sampai tahap tu sekali dah. Tahap Arab sebelum kedatangan Islam. Di antara berhala-berhala yang paling famous, paling popular, paling terkenal di kalangan mereka ialah Al-Wad'. Adalah nama patung milik kaum Nabi Nuh yang berasal daripada nama seorang soleh dari mereka. Diambil daripada nama patung ini, daripada nama seorang soleh daripada kaum Nabi Nuh. Ditemukan kembali oleh Amru bin Luhai di Jeddah dan diberikan kepada Auf bin Azrah yang ditempatkan di Wadi Al-Qura di Dumatul Jandal dan disembah oleh Bani Kalb bin Murrah. Patung ini ada sampai datangnya Islam, kemudian dihancurkan. Siapa yang hancurkan patung ini? Seorang pejuang Jundullah Khalid bin Al-Walid dengan perintah Rasulullah SAW. Masa zaman Islam tu ada lagi orang yang pecahkan patung itu adalah Khalid Al-Walid. Hebat orang. Yang kedua, patung dinamakan Suwa adalah salah satu patung kaum Nabi Nuh juga yang ditemukan kembali dan diberikan kepada Mudhar bin Nizar dan diserahkan kepada Bani Huzail serta ditempatkan di Rahas, iaitu sekitar 3 km daripada Makkah. Berada di pinggir Makkah. Itu patung Suwa. Adalah patung yang ketiga yang terkenal juga adalah Yagut. Adalah salah satu patung kaum Nabi Nuh juga yang ditemukan kembali dan diberikan kepada Na'im bin Umar Al-Muradi daripada Majhaj dan ditempatkan di Akmah ataupun di Jarsi di Yaman. Disembah oleh Bani Majhaj dan Bani An'am daripada kabilah Tayyi. Inilah nama-nama patung. Dan patung seterusnya adalah Ya'uq, adalah salah satu patung kaum Nabi Nuh juga yang ditemukan kembali dan diberi kepada kabilah Hamadan dan ditempatkan di Kaiwan, iaitu disembah oleh orang-orang Hamadan. Seterusnya patung Nasar adalah salah satu patung kaum Nabi Nuh yang ditemukan kembali dan diberi kepada kabilah Himyar dan ditempatkan di Sabah, disembah oleh Bani Zil Al-Kila daripada kabilah Himyar dan sekitarnya. Selepas itu barulah patung Mana adalah salah satu patung berhala yang ditempatkan di pantai laut dari arah Al-Mushallal di Qadid antara Mekah dan Madinah. Patung ini sangat diagungkan oleh suku Al-Aus dan Al-Khazraj. Rasulullah mengutuskan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan pada penaklukan kota Mekah. Patung ini dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Seterusnya Lata. Lata adalah kuburan orang saleh yang ada di Taif, yang dibangunkan dengan batu persegi 4. Bangsa Arab seluruhnya sangat mengagungkannya, dan sekarang tempat ini adalah di menara Masjid Taif. Ada yang mengatakan bahawa Lata adalah nama seorang yang membuat masakan syawik untuk jemaah haji. Lalu ia meninggal, kemudian kubur disimpan dan
kuburnya disembah. Ketika Bani Thaqif masuk Islam, maka Rasulullah mengutuskan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan, dan kuburan ini dibakar habis ketika masa dihancurkan. Seterusnya Al-Uzza. Patung Uzza adalah satu pohon yang disembah. Ia lebih baru daripada Al-Lata, yang ditempatkan di Wadi Nakhlah, di atas Zatul Irtin. Mereka dulu mendengar suara keluar daripada Al-Uzza, berhala ini sangat diagungkan oleh golongan Quraisy dan Kinanah. Ketika Rasulullah SAW menakluki Mekah, beliau mengutuskan Khalid bin Walid untuk menghancurnya. Ternyata ada 3 pohon, dan ketika dirobohkan ketiga-tiga, tiba-tiba muncul wanita hitam berambut kusut dalam keadaan meletakkan kedua tangannya di bahu, menampakkan taringnya. Di belakangnya ada juru kuncinya. Kemudian Khalid penggal leher dan pecah. Ternyata ia adalah seekor merpati. Khalid bin Walid membunuhnya. Ini punca ni. Kita duk sembah-sembah, rupanya ini adalah syaitan laknatullah. Dia merupa. Yang seterusnya adalah Hubal, merupakan patung yang paling besar di Kaabah. Hubal ni patung yang paling besar di Kaabah. Diletakkan di tengah Kaabah. Patung itu terbuat daripada batu akik merah dalam rupa manusia. Di bawah Amru bin Luhai dari Syam, Isa'af dan Nailah, 2 patung berhala yang ada di sekitar telaga Zamzam itu. 2 patung ini berasal daripada sepasang orang ataupun sepasang pasangan Jurhum yang masuk ke Kaabah dan berbuat fujur, lalu dikutuk menjadi 2 batu. Seiring perjalanan waktu, kedua-duanya disembah sebagai patung. Manakala Zulkhalashlah, ini adalah berhala milik kabilah Qat'am, Bajilah dan Daus yang berada di Tubalah, daerah antara Makkah dan Yaman. Begitulah gambaran keadaan agama di Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Ketika itu berbagai-bagai agama, berbagai-bagai kabilah, masing-masing menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala. Mereka sudah tidak mempercayai akan kedatangan Rasul akhir zaman. Mereka tidak percayai lagi kepada agama Islam. Mereka terikut-ikut dengan ajaran nenek moyang mereka. Walaupun pada hakikatnya mereka masih mengimani rububiyah Allah dan menganggap Allah sebagai sesembahannya dan juga sebagai zat pencipta, tetapi mereka menggantung bahawa ada perantara di antara Allah dan patung itu. Itulah kesesatan yang nyata yang telah mereka lakukan. Sumber kepercayaan tersebut adalah risalah Samawiyah yang dikembang dan disebar di Jazirah Arab, terutama risalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, perjalanan itu nak menggambarkan kepada kita, nak menggambarkan betapa orang-orang Arab jahiliyah saat itu ketandusan seorang Rasul, seorang yang untuk kita gambarkan dia sebagai pesuruh Allah. Waktu itu mereka begitu ketandusan untuk mendapat mendapat suntikan daripada seorang yang bergelar Rasul. Mereka ketika itu ketandusan, akhir sekali mereka menyembah apa yang boleh mereka sembah. Ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, dalam perjalanan hari ini kita dapat lihat perjalanan hari ini, kita tengok berbagai keadaan telah berlaku. Dan akhir sekali pada selepas proses itu, masa proses habis, orang panggil berhala-berhala itu dapat dihancurkan. Ini dipanggil peringkat pensyariatan pada zaman Rasulullah SAW. Pada peringkat ini, perundangan dan fiqh yang berlangsung pada zaman Nabi lebih berbentuk praktikal serta berdasarkan nas-nas.
Nabi contoh sampai ayat wa aqimus shalah, sampai bab sembahyang Nabi pun tunjuk. Nabi tunjuk apa? Nabi kata, sembahyanglah kamu seperti mana aku sembahyang.